hukum? Apa hukum kibar bendera putih supaya orang tahu yang kita perlu kepada bantuan, Ustaz? Sila, Ustaz. Alhamdulillah. Memang viral lah isu ni, Ustaz. Ya. Sehari dua ni lah. Tapi saya tidak tengok mana-mana. Nampak macam ada dalam status-status tu lah. Saya pun tak detail mana, tak korek mana lah. Sebab kita sibuk juga. Tapi kita tahu masalah ni memang kecoh lah 2-3 hari lepas. Baik. Yeah. Ada kibar bendera putih untuk beritahu kepada orang lain yang kita perlukan bantuan. Sebelum daripada kibar bendera, kita nak tahu dulu hukum minta bantuan. Sesa kita minta bantuan diharuskan pada cara. Nampak? Maknanya kita minta bantuan manusia boleh. Kalau bantuan Allah itu memang kira dah lah. Yeah. Fa idza sta'anta fasta'in billah. Nabi kata bila kamu nak minta tolong, maka kamu minta tolong dengan Allah. Ada orang guna hadis ini, dia kata tak boleh minta tolong dengan manusia. Itu salah. Dia hadis ini bukan terjemah. Dia kena mengaji. Sebab tu kitab-kitab syarah hadis penting sampai kepada kita. Bukan terus ambil hadis. Maksud hadis kalau kamu nak minta tolong dengan Allah, iaitu maksudnya perkara yang makhluk tak boleh tolong. Itu haram minta dengan makhluk. Contoh nak minta panjang umur. Mana ada makhluk boleh beri panjang umur? Maka minta dengan Allah. Itu tak boleh minta dengan makhluk. Nak minta zuriat. Mana ada orang boleh beri zuriat? Haram minta dengan makhluk. Minta dengan Tok Wali beri zuriat. Tak boleh. Allah yang beri zuriat. Itu baru haram minta dengan makhluk. Ada pun yang kita, yang makhluk boleh bantu, yang makhluk boleh tolong, itu tidak salah minta tolong dengan makhluk. Kita air kereta dekat mampu air banjir, budak-budak ada 5 orang tawakal. Boleh minta tolong tak dia tolak kereta kita. Tengok dulu, manusia ni boleh tak tolak kereta? Boleh kan? Boleh minta tolong. Baik. Jadi bila kita ada sesuatu kemudaratan berlaku suatu musibah, sakit dan sebagainya, kita nak minta tolong orang. Boleh minta tolong hantar hospital, minta tolong panggil ambulans, minta tolong pinjam motor negeri atau bini nak beranak. Kita minta tolong belaka. Boleh. Bisa hukum minta tolong dibolehkan. Yang kedua, meletakkan tanda-tanda atau alamat atau isyarat yang menunjukkan kita ini sedang menunggu pertolongan atau memerlukan bantuan pun juga boleh, kata ulama. Boleh kita letak tanda di motor, di kereta, di unta kita, di rumah, di mana saja, letak tanda. Dengan tanda itu bila kita letak, orang akan faham kita perlukan bantuan. Rupanya harus. Tetapi ulama fiqh kata syarat tanda yang kita letak itu bukanlah adab orang bukan Islam. Nampak? Macam SOS. SOS tu tak kan? SOS itu international. Save our soul asalnya maknanya. Tolong kami. Hebat Ustaz. Kita jatuh kita duduk di pulau yang tidak ada berpenghuni kapal kita sekarang. Nak perlukan pertolongan orang, kita pun buahnya tu betul SOS. Bila kapal terbang lalu nampak SOS, dia akan sampaikan maklumat pulau ini ada orang susah. Itu dibolehkan. Kemudian kalau kita letak bendera, maka orang akan tahu kita ni perlukan bantuan. Apa pun dibolehkan. Cuma itu kena faham tu. Hukum asal boleh letak isyarat, alamat supaya nak beritahu kepada orang bahawasanya kita perlukan bantuan. Janganlah guna alamat-alamat yang dilarang syarak atau makruh dan sebagainya. Contohnya macam guna loceng. Buat macam loceng gereja. Itu tak boleh. Itu budaya orang kafir. Tak boleh gitu tak. Dia ada larangan. Kemudian kita nak faham. Itu susah masalah.
letak tanda dan selesai masalah minta bantuan. Hukumnya boleh. Yang ketiga hukumnya pula, kita letak bendera tu apa tujuan kita. Tujuan kita kalau macam tadi, kita nak khabar kat orang, kita ini perlukan sesuatu atau perlukan bantuan atau perlu orang datang untuk kita nyatakan sesuatu, hukumnya boleh. Tapi kalau kita letak saja, kita akan dapat harta orang secara yang tidak betul. Contoh, bila kita letak tanda, maka orang akan autoriti dalam tangga orang kita. Maka tengok dulu, kalau kita itu miskin, makruh minta dengan orang. Kerana orang miskin tidak disuruh minta sedekah. Lagi kita makan sehari semalam, maka jangan minta dengan orang. Tapi orang miskin minta sedekah tidak haram. Makruh, mana tidak comel. Tapi kalau kita sudah ada duit, kita sudah ada harta, tapi kita ambil kesempatan dengan letak dera, dengan letak alamat, kita dapat beras free, kita dapat lauk free. Maka itu dikira orang yang sudah ada harta, orang yang tidak dalam keadaan darurah, ambil kesempatan letak tanda untuk dapatkan harta orang lain. Orang ni dia bukan dapat beras, dia dapat api neraka. Allah. Ini yang banyak berlaku. Orang susah minta, dia orang senang minta juga. Orang susah, orang miskin, orang melarat, orang kesepitan, memang tak ada duit, tak ada beras sikit nak makan, letak tanda supaya dapat bantuan, dia letak juga. Ini yang Nabi kata dalam sebuah hadis, man sa'alan nasa amwalahum. Barang siapa yang minta akan harta manusia, dia minta takasuran. Maksudnya dia ada dah, dia ada lagi. Dia ada dah beras, dia dapat lagi. Dia ada bitih nak beli lauk, tapi biar dapat hak free hak orang. Takasuran. Wa innama yas'alu jamra. Orang lagu ni sebenarnya dia sedang minta api neraka. Allah. Cuma gitulah. Lebih-lebih kurang kita kena faham. Kalau kerana memang kita kesempitan, kita dalam keadaan darurah, dan kita tak boleh nak berhubung dengan orang, kita nak telefon orang tak boleh, maka letak tanda. Tapi untuk orang yang dalam kesempitan, memang orang dalam susah. Bila orang senang ambil kesempatan letak tanda juga supaya dapat bantuan, dia sedang meminta api neraka. Wallahualam. Allahu Akbar. Ambo Ustaz, bila Ustaz kata gitu Ustaz, teringat cerita Piramli Ustaz. Cerita Piramli. Yang pakar tu Ustaz. Kasim Baba. Tanda tu. Yang kedua Ustaz, hak yang apek tu. Yang apek hak nak terjun tu Ustaz. Hidup pun susah, mati pun susah juga kan tadi. Allah nakal. Nakal sungguh Ustaz Piramli Ustaz. Allahu Akbar. Okey, kebetulan pula bendera putih juga Ustaz. Tu dia. Okey, baik Ustaz. Seterusnya Ustaz. Sekarang dalam konteks bendera putih ni, tujuannya ialah nak minta sedekah ataupun nak minta duit ataupun nak minta makanan, bantuan daripada orang ramai. Apa hukum minta daripada orang ramai ni? Mudahnya ialah hukum minta daripada orang ramai ni terbahagi kepada dua. Satu boleh, satu lagi tak dibolehkan. Atau satu halal, satu lagi adalah haram. Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan sebanyakkan kita membaca hadis itu, iaitu hadis Qabisah bin Mukhariq al-Hilali. Qabisah ni lah merupakan sahabat Nabi SAW, dan sahabat lebih kurang ada 8 orang dengan nama Qabisah ni yang disebut oleh Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah. Walaupun sebahagiannya ada perbincangan. Tapi yang pentingnya ialah Qabisah meriwayatkan daripada Nabi SAW apabila dia datang berjumpa dengan Nabi kerana menanggung bebanan hutang untuk mendamaikan mereka yang berbalah. Nabi SAW beritahu kepada Qabisah bahawasanya, ya Qabisah, innal mas'alata la tahil illa li ahadi thalatha. Wahai Qabisah, minta-minta ni tidak halal melainkan untuk
salah seorang daripada yang tiga. Yang salah seorang daripada yang tiga ni, mereka boleh meminta-minta. Yang pertama ialah rajulun tahammal hamalatan. Satu orang yang menanggung satu bebanan. Tahammal hamalah ni, bebanan mendamaikan orang. Misalnya, dululah orang Arab, dia apabila nak berdamai tu kadang-kadang dia tawarkan apa-apa supaya proses perdamaian tu memakan kos, sehingga dia berhutang nak membolehkan orang berdamai. Sebahagian luaskan lagi masuk ke dalam masalah diat, ditanggung diat, tanggung bebanan hutang kerana ada orang yang berbunuh-bunuhan dan kemudian dia tanggung diat, ataupun bunuh dengan tak sengaja dan seumpamanya. Tapi tak apalah, ini proses sehingga kalau orang tu terpaksa belanja untuk mendamaikan. Katakanlah ada dua negara orang Islam berperang nak berdamai, ada kos. Kawan tu berhutang kerana nak bagi mereka berdamai ni. Dia ni kata Nabi, orang ni fahallat lahul mas'alah. Dia ni halal untuk dia untuk meminta-minta. Fasala hatta yusibuha thumma yumsik. Dia boleh minta sehingga dia dapat selesaikan hutang yang dia buat tu kerana nak mendamaikan orang tu, kemudian dia henti di setakat tu. Cukuplah bila dia dapat tunaikan. Kedua, Nabi SAW kata, rajulun asabathu jaihah. Lelaki ataupun seseorang yang menimpanya bencana. Bencana tu kita fajtahat malahu, sehingga memusnahkan hartanya. Kena ribut habis rumah dia. Kena ribut habis pertanian dia. Habis ladang-ladang dia. Kena banjir, habis harta-harta dia. Fajtahat malahu, sehingga memusnahkan harta-harta dia, kata Nabi SAW. Orang yang seperti ini, fahallat lahul mas'alah. Dia boleh halal untuknya berminta-minta. Fasa'ala hatta yusiba qiwaman min aish atau qala sidadan min aish. Dia boleh minta sehingga dia dapat menyelesaikan qiwaman min aishin, sehingga dapat asas-asas hidup, atau sidadan min aishi, ataupun keperluan asas kepada hidup dia. Dapat hidup balik dah. Nabi kemudian setakat tu dia minta. Dua. Yang ketiga kata Nabi, rajulun asabathu faqah. Seseorang yang telah menimpanya faqah. Faqah maksudnya menimpanya keperluan ataupun menimpanya kefakiran, hajat yang teruk, yang ada hajat yang besar. Dia macam fakir lah. Dia timpa tu sehingga apa? Kata Nabi, hatta yaqula thalathatun min dhawil hiji min qaumihi inna fulanan asabathu al-faqah. Sehingga 3 orang daripada kaumnya yang berakal matang, yang rasional, kata si fulan itu telah ditimpa dengan kefakiran. Maksudnya apa? Bukan isu 3, kata sebahagian para ulama yang mengulas hadis ini, tapi maksudnya orang tahulah dia susah lah. Betul, bukan kelentong lah orang kata. Memang kalau kat kampung tu orang tahulah kata dia susah. Kita yang nak pergi bagi zakat ke apa, tak boleh lah tengok-tengok aku susah awak mari. Kena tanya juga lah sepatah dua. Kan? Hatta yaqula thalathatun min dhawi hajah, min dhawi hiji min qaumi, sehingga 3 orang yang apa, yang matang, yang rasional daripada kaum dia menyatakan bahawa inna fulana asabathu al-faqah, si fulan itu telah ditimpa kefakiran. Nabi kata fahallat lahul mas'alah, dia ni halal untuk dia untuk minta. Fasa'ala hatta yusiba qiwaman min aishin aw sidadan min aishin thumma yumsik. Dia minta lah sehingga dia dapat asas atau teras kehidupan, kemudian cukuplah setakat tu. Kemudian Nabi SAW kata, wa ma siwahunna ya qabisat, apa yang selain daripada itu, wa ma siwahunna minal mas'alati ya qabisah
syuhun ya'kuluha sahibuha syuhan. Selain daripada itu, wahai Qabisah, selain daripada itu, meminta-minta, wahai Qabisah, adalah merupakan perkara yang haram, yang mana tuan empunyanya memakan perkara yang haram. Apabila kita tahu hadis ni, maka kita tahu bahawasanya orang yang meminta ni, jika dia ada dalam kategori ni, dia bolehlah meminta-minta. Mungkin dalam isu bendera putih bukan isu perdamaian, tapi dia boleh dua perkara, iaitu orang yang terkena bencana. Misalnya dulu tu memang nampak ada duit, ada meniaga, ada kedai, tapi bila dah kena musim ni habis harta-harta dia. Nak makan di rumah pun tak ada. Anak-anak pun nak sekolah pun susah. Sekarang sekolah menggunakan teknologi ni, internet apa semua, tak mampu dia. Nak bayar api air di rumah pun tak mampu. Dia ni asabat hujaihah, menimpanya bencana. Dia boleh meminta-minta. Ataupun tadi asabathu faqah, timpa kefakiran. Kalau jadi COVID ni, dia dua-dua tu boleh pergi, sama ada bencana pun dia bagi yang meniaga, ataupun kefakiran pun dia, kerana dia mungkin tak musnah harta dia, tapi dia ni kalau tidak bolehlah keluar pergi cari makan, tapi tak boleh nak keluar, duduk di rumah tak ada pendapatan. Dia duduk dalam fa'iqah tadi, dia layak untuk minta. Okey, jadi kalaulah orang yang menggantungkan bendera putih di rumah mereka ni, kerana mereka berada salah satu daripada apa yang disebut oleh Nabi SAW dalam hadis ni, maka bolehlah dia untuk meminta. Kerana bendera putih itu ialah lambang kepada meminta-minta. Kalau dia tak ada, wa ma siwahunna minal mas'alati ya Qabisah syuhun ya'kuluha sahibuha syuhan, kata Nabi. Selain daripada itu, wahai Qabisah, haram yang mana syuh ni sebenarnya haram yang benar itu ditarik keberkatannya, yang mana tuannya makan cara yang haram, sesuatu yang haram. Jadi meminta-minta ni asalnya memang tak boleh kalau tak ada keperluan. Sebab tu dalam hadis Muslim, Nabi SAW kata, man sa'ala an-nas amwalahum takathuran fa innama sa'ala jamra falyastaqil aw falyastakthir aw la yastakthir. Apa orang yang meminta harta orang ni untuk membanyakkan harta dia ada dah. Beras ada dah, tapi dia syok digantung bendera putih tu. Orang tak tahu apa, pakat bagi kat dia. Dia hak di rumah pun makan tak sangka lah. Umpamanya Nabi kata orang yang meminta kerana nak banyakkan apa harta dia, sedangkan dia taklah memerlukan. Nabi kata dia hanya meminta bara api neraka. Silalah Nabi kata nak sikit ke ataupun banyak. Maksudnya Nabi pilih lah, nak sikit banyak. Dalam riwayat Imam Ahmad, riwayat juga oleh Abu Daud, Nabi SAW menyatakan, innahu man sa'ala wa indahu ma yughni. Sesungguhnya orang yang minta sedangkan dia ada di sisinya apa yang memadai untuknya, fa innama yastakthiru min jamri jahannam. Hanya dia membanyakkan bara api neraka jahannam. Inilah kedudukan orang yang gantung bendera putih jika dia gantung hanya untuk memperdayakan orang lain. Jadi oleh kerana orang tak sangka, orang tengok apa, maka orang rasa bahawasanya dia gantung je bendera putih, dia tahu macam dapat. Rumah dia pun cukup dah makan, tapi dia tahu this is ada untuk some people, untuk sebagian orang memang memerlukan. Yang dia yang tak memerlukan pun gantung, dia trick orang pun bagi kat dia. Dia membanyakkan membanyakkan bara neraka jahannam. So sebab itu maka ada dua. Ada yang pihak yang boleh gantung, bukan semua orang boleh gantung kerana ia mewakili meminta-minta. Ada orang yang tidak boleh gantung jika dia tidak
memerlukan bantuan ataupun dia tidak memerlukan sedekah itu. Cumanya saya nak mencadangkan, bagi orang yang memerlukan itu pun dalam keadaan sekarang, dia mungkin tak perlu sampai 20 kampik beras. Kalau dia gantung bendera putih saja, kemudian dia tak bagi tahu apa, orang mungkin bagi beras, bagi macam, tengok-tengok dalam rumah dia pun banyak dah. Dia kena spesifik. Dia tak bendera putih tu, dia kena bagi tahu saya memerlukan sekian-sekian. Supaya dia tidak mengambil apa yang tak patut dia ambil, ataupun dia tidak meminta apa yang tak patut dia minta. Dia hanya minta apa yang dia memerlukan saja. Jika tidak, bimbang terkena hadis-hadis amaran-amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang meminta apa yang wa indahu ma yughni, di sisinya ada apa yang memadai untuknya. Tapi kalau orang tu nak bagi juga, kita pun kena ada orang bagi, kita tak minta. Ramai kan orang nak bagi kita makan nasi, rumah kita ada nasi tapi dia nak belanja kita nasi, dia tak apalah, itu orang hadiah, orang bagi itu dengan rela hati, dia tak ditipu, tidak ada masalah. Bagi pihak yang memberi, kata kita tengok orang gantung bendera putih, kita pun dengan husnuzan, sangka baik, bagi 3-4 beras undi beras. Rupanya dia sebenarnya tak pun, senang lenang, tapi dia saja. Apakah kita kehilangan pahala? Kita tidak kehilangan pahala sebab niat kita baik, kita bagi pun dengan cara yang baik. Dia tipu, dia yang tanggung dosa. Sebab itu dalam hadis Bukhari ada hadis yang mana seorang yang telah bagi memberikan sedekahnya jatuh ke tangan penzina, jatuh ke tangan pencuri, jatuh ke tangan orang kaya. Kesemua akhirnya dia bermimpi bahawasanya budak-budak kesemuanya itu ialah ada kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tak baca hadis itu kerana nak ringkaskan perbincangan ini. So dia tak apa. Dia pergi, dia bagi, kita tak tahu, kita sangka elok, dia sangka tak elok. Cumanya dia niat tak elok. Cumanya kita kena bijaklah sebagai orang pemberi ni. Kalau boleh adalah apa-apa kalau ada yang nampak jelas kemungkinan tu pergi kita ketuk dia, kita tanya dulu. Cik perlukan apa? Dia kata saya ni beras memang tak ada dah. Okey, kita bagilah beras kat dia. Ataupun saya perlu duit, tak apa, kita bagi duit kat dia. Takut kita pergi bagi macam-macam kat dia, lain kali dia pun simpan je, tak makan. Bagi kuih, bagi apa, dia pun tak makan. Tengok-tengok rumah dia ada 2 orang, dia perlu yang lain. Tapi nak kena tengok juga lah. Kalau dia habaq kata saya perlukan rokok upah hari dah tak isap rokok ni, tak boleh bagi haram. Dia yang minta pun haram, kita yang bagi pun haram. Cumanya saya nak sebut lagi, orang yang menipu, yang meletakkan bendera putih sedangkan dia tidak memerlukan, dia buat dua perkara haram. Pertama, meminta-minta apa yang dia tidak patut minta. Kedua, dia menipu orang yang memberikan. Okey, habis. Dan mereka dan macam-macam lagi, termasuklah ada di kalangan rakyat kita ini yang terpaksa mengibarkan bendera putih. Walaupun mengibarkan bendera putih ini menimbulkan banyak reaksi dalam masyarakat kita. Ada yang setuju, ada yang tak setuju, ada yang mengatakan kalau yang mengibar ini tanda kekalahan, ada yang kata mintalah sebab lagi pun kita masyarakat ramai lagi yang boleh membantu. Macam-macam pandangan. Saya lebih suka dengan apa yang diketengahkan oleh Ustaz Fahrul Muhammad Joy, yang mana beliau ada menyebutkan, kata beliau dengan satu kata-katanya, entrynya di Facebook, kata Ustaz Fahrul, berdoa antara kita dengan Allah, bendera putih antara kita sesama manusia. Ada kalanya Allah menjawab doa hamba melalui hamba-hambanya yang lain. Jadi kibarkanlah bendera putih untuk menggamit datangnya bantuan Allah melalui pertolongan hambanya. Saya suka bahasa Ustaz Fahrul ni sebab apa? Beliau menggabung jalinkan, maknanya kita manusia ni tak dapat tidak lari daripada dua bentuk hubungan ini, iaitu hablum minallah, hablum minannas. Ya betul, berdoa pada Allah Ta'ala itu perlu. Berdoa pada Allah Ta'ala itu perlu. Tapi bila kita dah berdoa pada Allah, mungkin Allah Ta'ala memakbulkan permohonan kita. Allah memberikan penyelesaian kepada kebuntuan yang kita lalui ini melalui hamba-hambanya. Allah menggerakkan hati-hati hamba-hambanya yang lain yang memiliki rezeki yang lebih untuk membantu rakan-rakan kita yang dalam kesusahan. Maka berhentilah
Tolong berhenti daripada memanjang-manjangkan isu ini, kerana ramai lagi orang yang memerlukan sumbangan, yang memerlukan bantuan, yang dalam akaunnya pun ada tinggal RM20, ada tinggal RM5 pun ada. Ada yang, tuan-tuan bayang mak bapak kalau lapar, kita sekalipun lah, kalau kita lapar, kita tahulah nak cari ke, kita tahu nak korek mana tuan-tuan nak mengenyangkan perut. Tapi kalau anak-anak yang lapar, lepas tu Ustaz minta pandangan tentang isu kebal ke bendera putih. Bendera putih ni gini. Kau ambo tahulah, ambo tak tahu ya cerita ni macam-macam. Kadang-kadang tajuk sama tapi cerita, suasana, situasi jadi makna lain. Kibat bendera putih ni ambo tahu lo ni musim payah, musim orang kena duduk dalam rumah, dipanggil lockdown, slot habis down. Bukan lockdown, slot down dia panggil. Maka apabila duduk dalam rumah, ada orang ni tak ada pendapatan gapo dia, payah nak makan gapo. Maka adalah orang individu kumpulan kata siapa dia nak bantu akad daerah putih. Maka akad daerah putih tu atas nama nak minta bantuan. Moleklah. Maka orang mari tolong. Moleklah. Salah ke? Jadi perbuatan-perbuatan ni kira kunda kebajikan. Orang nak buat kebajikan, orang nak mari tolong, mudah nak kenal. Kadang-kadang ada orang malu lebih-lebih lagi lah ni musim orang bunuh diri dengan sebab lapar, dengan sebab tak boleh makan, dengan sebab tekan bunuh diri. Maka jangan bunuh diri, kebar bendera putih, kita mari tolong. Kalau dia mau nak bunuh diri pun, oyak nak pisah agama. Oyak gitu, bisa ikutlah. Penting hamba akan mari tolong. Tapi manusia ni tak tahulah. Dalam suasana orang nak buat baik, ada orang pandai serung pula. Pandai serung kata ada makna di sebalik dia lah, bendera putih lah apa dia. Lo ni tak usah duk fikir niat orang lah. Duk fikir betul kau dok dia kalau orang akad daerah putih orang gitu tolong ni. Betul dok perbuatan lagu ni molek kau tidak. Hak dia ada makna sebalik kau apa dia. Hak tu kadang-kadang kita ya duk fikir je macam-macam Lepas tu demo. Hamba tak say tolong ni apa? Ada usaha, ada inisiatif kau cara nak tolong. Ada. Hak penting berzikir ingat Allah Taala. Nak mati pun ya insya-Allah kita bersama Allah Taala dah. Jolo kau lagu tu. Kita ada demo lapar lagu mana? Tidak pergi cari rumah orang juga. Hok kecek lagu tu orang kenyang. Orang penting diri, pitih ada. Kalau orang lapar, pelik sungguh. Tak siwi kebar bendera. Hamba nak selok dah. Fikir gak. Kalau orang hok kecek tu dia lapar juga. Hamba rasa tak kecek lagu tu. Hok ni hok kenyang ni kecek lagu ni. Hok ada pitih, hok ada gapo dia. Cutera dia lapar juga. Tahulah. Kulit ayam tu lagu mana rasa dia. Orang beli kulit ayam pun gaya-gaya gepak. Patut pergi pakak tolong. Pergi pakak ngepek pula. Apa jenis manusia. Patut kita jadi prihatin bagi tolong. Tak suruh cara lah demo niat gapo-gapo orang buat tolong ada kepentingan. Orang penting tolong orang tu benda molek. Kalik duk fikir kok benda lagu tu. Nak pengaruh orang. Nak goni juga. Siapa orang nak selok pun duk fikir pengaruh dia. Duk fikir kebajikan dia. Siapa dia nak buat kebajikan lo ni buatlah. Jangan duk suka kata demo tu ada goni. Orang lo ni susah dah demo tak tolong dah. Orang minta tolong orang lain. Marah pula om. Bapa demo minta tolong dengan orang lain tak minta dengan hamba. Nganyi kat hamba kau. Weh lu. Serah hati dah tu. Jadi macam-macam. Orang nak buat kebajikan lah pergilah. Patut wi semangat, wi sokongan Macam-macam. Hidup tak ingat Allah.